Kandungan sidang media hari ini adalah terkait dengan perjalanan Pilihan Raya Negeri Melaka dan juga keputusan yang terhasil daripada Pilihan Raya pada hari ini. Yang pertama, walaupun pengumuman rasmi akan hanya dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sebagai badan pengendali Pilihan Raya, namun berdasarkan kepada keputusan tidak rasmi yang diperolehi daripada keputusan setiap 28 Dewan Negeri yang dikumpulkan oleh Bilik Gerakan Utama Pakatan Harapan, kami ingin menyatakan bahawa rakyat Melaka telah pun membuat keputusan melalui peti undi pada hari ini. Dan berdasarkan kepada keputusan yang dibuat oleh rakyat negeri Melaka pada Pilihan Raya hari ini, menunjukkan bahawa mereka kembali meletakkan atau menerima barisan nasional untuk kembali menubuhkan kerajaan. Dan sekaligus keputusan ini sudah tentu merupakan satu keputusan di pihak Pakatan Harapan yang memerlukan untuk dibuat pelbagai pengamatan yang meliputi pelbagai perkara. Namun sewajarnya kami dahulukan dengan mengucapkan tahniah kepada UMNO dan Barisan Nasional. Juga terima kasih kepada pengundi negeri Melaka yang keluar untuk membuat keputusan pada hari ini, yang sekaligus memberikan satu clarity tentang kedudukan politik negeri yang berada dalam keadaan yang tidak menentu. Biarpun mandat pada 2018 yang diberikan oleh rakyat negeri Melaka kepada Pakatan Harapan tidak sempat kami sempurnakan selama penggal 5 tahun kerana berlaku peralihan kuasa dengan cara yang kita sedia maklumi. Namun dengan keputusan pada hari ini, dengan rakyat Melaka telah membuat pilihan, maka Pakatan Harapan ingin mengatakan bahawa keputusan itu perlu dihormati kerana ianya dibuat melalui pilihan peti undi. Saya katakan tadi bahawa di pihak Pakatan Harapan sudah tentu perlu dibuat beberapa pengamatan dan penelitian secara objektif. Kami akan melakukan kajian berdasarkan kepada pattern ataupun corak pengundian mengikut saluran. Sama ada saluran muda, saluran mengikut kaum, ataupun mengikut kawasan bandar ataupun pinggir bandar. Itu adalah satu tugasan yang kami akan lakukan segera. Itu penting untuk Pakatan Harapan memahami isyarat ataupun mesej sebenar yang dibuat keputusan oleh rakyat negeri Melaka. Itu juga penting kerana kelangsungan Pakatan Harapan dalam menghadapi pilihan raya berikutnya, seterusnya, itu akan berpandukan kepada penelitian kami terhadap keputusan-keputusan. Walaupun Melaka bukan menjadikan satu kayu ukur mutlak
terhadap corak pemilihan rakyat Malaysia pada pilihan raya umum akan datang. Tapi sedikit sebanyak kami memahami bahawa keputusan ini memerlukan penelitian. Jadi itu mukadimah saya, dan saya akan minta saudara Adli dulu untuk memberikan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Amanah, Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Sution, selaku Setiausaha Agung bagi Parti Keadilan Rakyat, Yang berhormat Saudara Anthony Loke, dan juga semua kepimpinan Pakatan Harapan yang hadir pada hari ini, dan juga semua rakan-rakan media. Jadi seperti mana kita tahu keputusan pilihan raya di peringkat negeri, dan kita di peringkat Pakatan Harapan, kita tahu bahawa antara cabaran terbesar kita dalam kita menghadapi pilihan raya di peringkat negeri ini adalah tentang beratus keluar mengundi. Memang kita tak nafikan daripada awal kita sudah menguar-warkan kepada semua, sama ada dari segi jentera kita dan juga keseluruhan kepada rakyat negeri itu, peluang Pakatan Harapan itu hanya terletak sekiranya kita melebihi garis 70%. Jadi kita tahu bahawa cabaran COVID juga memang memberikan kesan juga kepada kita, kerana kita akan menilai tentang kaedah ataupun SOP yang diperkenalkan, dan ini merupakan cabaran terbesar kepada kita untuk kita sampaikan mesej maklumat kepada rakyat. Walaupun kita tahu bahawa kita telah menggunakan semua upaya kita di media sosial dan juga dengan SOP yang ketat ini, tetapi ini semua akan kita buat penelitian sejauh mana ianya memberikan kesan kepada keputusan pilihan raya. Dan kita juga tidak nafikan bahawa secara dasarnya kita tahu bahawa bila kita berdepan dengan pilihan raya, maka kita akan berdepan juga dengan keputusan itu, dan kita akan membuat segala penelitian dan berdasarkan atas apa yang telah kita lakukan untuk memastikan bahawa kita boleh melihat perkara-perkara itu dan kita perbaiki dari masa ke semasa. Dan dalam masa yang sama kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat negeri Melaka di atas keputusan yang telah dibuat, dan saya yakin bahawa itulah bahagian daripada hasrat rakyat di peringkat negeri, dan kita Pakatan Harapan akan melihat balik perkara-perkara yang telah kita laksanakan, dan dalam masa yang sama kita cuba usahakan untuk memperbaiki segala ruang yang boleh kita pertingkatkan. Jadi saya ucap terima kasih, dan juga terima kasih juga saya kepada seluruh jentera Pakatan Harapan yang telah memberikan segala tenaga dan masa mereka untuk sama-sama menyampaikan maklumat dan juga menyampaikan penerangan kepada rakyat secara keseluruhannya. Jadi saya ucap terima kasih juga kepada kepimpinan Pakatan Harapan yang memberikan ruang kepada Pakatan Harapan di peringkat negeri untuk bersama dalam pilihan raya di peringkat negeri ini. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seluruh pimpinan Yang Berhormat Saifuddin, Yang Berhormat Adli, dan juga Anthony Loke, kami walaupun keputusan belum muktamad, kita nampak Barisan Nasional mendahului undi terutama di luar bandar. Semua kawasan luar bandar BM mendahului jauh ke hadapan. Kami menyedari bahawa alat-alat moden pandang dengar ini menguasai bandar. Oleh itu kita dalam pilihan raya yang pertama kali diadakan sudut penerangan kepada rakyat tak dapat disampaikan secara umum, maka ini keputusan yang kita perolehi, dan kita menerima keputusan ini, dan bagaimana kita nak mencari jalan supaya
pengundi-pengundi di luar bandar dapat akses maklumat yang betul dan tepat pada masa yang akan datang. Kalau kita lihat keputusan pada hari ini, semua kawasan luar bandar Barisan Nasional mendahului jauh ke hadapan. Oleh itu, seperti kata sahabat yang lain tadi, iaitu kita akan meneliti dan melihat bagaimana keadaan ini dan sistem penerangan bagaimana nak dilakukan terutama di kawasan luar bandar yang kita tahu pembangkang selalunya dia di atas kekuatan penerangannya yang mampu mengajak dan mengubah fikiran orang ramai. Ini yang kita lihat sekarang ni. Walau bagaimanapun kita akan buat kaji selidik dan kita mengucap tahniah kepada mereka yang mencapai kemenangan pada hari ini walaupun keputusan muktamad belum lagi diumumkan. Terima kasih. Terima kasih. Pertamanya sudah tentu kita berasa duka cita kerana Pakatan Harapan tidak mendapat mandat daripada rakyat Melaka untuk menubuhkan kerajaan negeri. Berdasarkan keputusan awal yang telah kita perolehi, memang laluan untuk menubuhkan kerajaan negeri untuk Pakatan Harapan sudah tidak ada berdasarkan keputusan-keputusan awal di setiap kerusi TUN. Namun begitu bagi pihak DAP, daripada 8 kerusi yang ditandingi oleh calon DAP mewakili Pakatan Harapan, setakat ini kita telah boleh dikatakan kita telah memenangi 4 kerusi secara confirm. 4 kerusi tersebut ialah Kota Laksamana, yang keduanya Kesidang, ketiganya Bandar Hilir dan keempatnya Air Keruh. 4 kerusi ini majoriti kita agak besar dan memang kita boleh sahkan bahawa kita telah memenangi keempat-empat kerusi yang saya sebut tadi dengan majoriti yang hampir lebih kurang sama dengan PIU lepas. Itu menunjukkan bahawa kita mengekalkan sokongan kita di kawasan-kawasan urban, terutamanya Kota Laksamana, Bandar Hilir, Kesidang, ini semuanya dalam kawasan Kota Melaka. Dan kita juga menang di Air Keruh. Ada 4 kerusi marginal yang memang kita tahu sukar untuk kita. Namun begitu jumlah undi yang diperolehi berdasarkan kajian awal juga masih boleh dibanggakan. Kita concede, kita telah kalah di kerusi Gadik dan Bemban. Tetapi di kerusi Gadik kita hanya kalah dalam beberapa ratus undi. Di Bemban kita memang tak dapat mempertahankan kerusi Bemban. Ada 2 kerusi lagi, iaitu Pengkalan Batu dan juga kerusi Duyung. Dua-dua kerusi ini perbezaan undinya amat sedikit. Kita masih belum concede kedua-dua kerusi ini. Kerusi Duyung dan Pengkalan Batu, wakil calon kita sedang berada di pusat penjumlahan undi untuk mencabar supaya melihat kembali pengiraan undi, terutamanya undi-undi rosak. Kerana undi rosak di kedua-dua kawasan itu melebihi majoriti yang dimenangi oleh sekarang. Jadi kita belum concede lagi untuk dua-dua kerusi ini, Pengkalan Batu dan Duyung. Kita harap perkiraan semula, terutamanya undi rosak. Kita memang tahu bahawa proses pengiraan semula itu tidak berlaku di pusat penjumlahan undi untuk semua kertas undi. Kerana pengiraan semula itu berlakunya di saluran masing-masing. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, undi perbezaan kita dengan calon Barisan Nasional amat dekat. Terutamanya di Pengkalan Batu. Amat dekat sekali. Jadi kita sedang meminta SPR untuk lihat kembali undi-undi rosak supaya dilihat semula, dan kita harap satu keputusan yang lebih jelas dapat kita lihat dalam 1-2 jam lagi.
Jadi untuk 2 kerusi ini kita belum concede lagi. Tetapi secara keseluruhannya, saya nak mengatakan bahawa daripada analisa awal kita, di kerusi-kerusi tradisi DAP, kita mengekalkan sokongan untuk Pakatan Harapan. Cuma di kerusi-kerusi marginal yang kita kalah disebabkan peratusan keluar mengundi yang menurun lebih daripada 20%. Itu sudah tentunya merupakan salah satu faktor penyumbang mengapa kita tidak dapat mempertahankan kerusi-kerusi marginal yang kita menang pada PIU yang lalu. Ini satu perkara yang perlu kita bagi perhatian. Di peringkat DAP dan juga Pakatan Harapan, ini merupakan satu perkara yang mesti kita bagi perhatian supaya bagaimana kita meyakinkan semula pengundi-pengundi yang keluar beramai-ramai pada PIU lepas supaya mereka boleh sekali lagi keluar untuk mengundi pada PIU yang akan datang. Ini merupakan satu cabaran yang besar. Kita lihat kali ini peratusan mengundi itu jatuh mendadak berbanding dengan PIU 2018 dan itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak kerusi yang kita menang tahun 2018 tidak dapat dipertahankan. Dan ini antara isu yang mesti kita bagi fokus supaya kita dapat memberikan harapan dan semangat semula kepada pengundi-pengundi atas pagar ini. Dan ini membuktikan bahawa faktor undi mereka itu amat penting untuk memastikan sama ada kerusi itu dapat menang atau tidak buat Pakatan Harapan. Jadi saya berharap pimpinan PH kita akan kaji sebaik-baiknya dan mencari jalan dan usaha untuk kita mengatasi cabaran ini. Apa sekalipun, saya bagi pihak DAP ingin mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi yang telah menyokong Pakatan Harapan, terutamanya kerusi-kerusi yang kita menang. Dan kita juga nak mengucapkan terima kasih kepada semua jentera pilihan raya yang telah membantu calon-calon kita di setiap kerusi. Walaupun malam ini bukan satu malam yang baik untuk kita, tetapi perjuangan kita mesti teruskan. Walaupun kita tidak mendapat mandat, tetapi kita mesti teruskan usaha. Dan ini merupakan satu semangat demokrasi yang mesti kita pertahankan dan mesti kita angkat. Dan saya berharap para petugas dan juga ahli-ahli Pakatan Harapan terus bersemangat untuk meneruskan perjuangan kita. Terima kasih. Baik, rakan-rakan media, jika ada soalan nak ditujukan, silakan nyatakan nama dan dari akhbar atau media mana. Saya Suhail dari Berita Harian. Soalan saya, adakah kekalahan ini antara faktornya disumbangkan oleh tindakan Pakatan Harapan menerima 2 katak politik? Apakah prestasi Pakatan Harapan ini ada kaitan dengan keputusan menerima saudara Idris atau saudara Azman? Saya katakan tadi, kami akan membuat penelitian dan pengamatan berasaskan kepada keputusan mengikut saluran dan kawasan tertentu. Kami tidak memilih untuk membuat satu kesimpulan yang bersifat generalization, tapi adalah lebih baik kami balik dan membuat penelitian semula. Sama ada prestasi hari ini ada kaitan dekat dengan penyertaan 2 rakan itu yang bertanding di atas tiket Pakatan Harapan. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tak ada, terima kasih banyak. Terima kasih.